Ah, dah mula dah? Dah mula dah. Okey, Assalamualaikum Dr. Siti Fadilah Johan. Waalaikumsalam. So, berjumpa kembali kita di hujung minggu. Alhamdulillah. So Ah, hari so, ni ha. kita nak belajar tentang sesuatu kemahiran yang kita perlu belajar. Belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar. Terlebih dahulu, Ya. kau ada tag nama saya ke dekat Facebook? Kat Facebook. Kejap ya. Tak. Sambil tu, kita tengok di Facebook, mungkin ada rakan-rakan kita yang nak sama-sama menyertai dan kita belajar bersama-sama kita pada malam. So malam ni kita ambil masa dalam 30 hingga 40 minit untuk berkongsi sedikit ilmu. So hari ni doktor pun baju, doktor bertudung merun, saya berbaju merah. So, saya sekarang ni berada di luar kawasan. Sekarang ni Cikgu Syarul pula berada di luar kawasan. Selalunya saya yang berada di luar kawasan. Di luar kawasan. Baru balik Malaysia sudah tidak betul kah cakapnya? Betul lah. Masalah betul lah. Bila dah duduk dekat overseas lama ni kan. Lidah pun dah jadi pelat dah. Dah hilang dah semua. Saya pun hampir dah orang kata 5 tahun juga overseas ni. 5 tahun ke 5 jam? 5 tahun lah overseas. Lupa ya. Cikgu Syarul memang dah 5 tahun dekat overseas. Berapa overseas Cikgu Syarul? Dah lah ke overseas nak masuk kena ada bayar. Itulah. Nak buat macam mana kan. Tapi dia punya bayaran tu sekarang ni dah kurang kan? Alhamdulillah kurang sikit lah berbanding sebelum ni. Jimat lah sikit. Dapatlah diskaun. Alhamdulillah. Dapatlah diskaun sedikit. Okay. So hari ni kita nak belajar untuk belajar. Macam mana tu Cikgu Syarul? Kita nak belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar bagaimana pelajar untuk jadi pelajar yang boleh belajar. Macam mana nak jadi pelajar yang boleh belajar? Iya, belajar dengan cara yang betul. Okay. So malam ni kita nak sembang pasal kemahiran belajar. Betul? Yes, betul. Kemahiran belajar. So dekat sini kita ada 10 teknik belajar berkesan. So ini yang kita akan kongsikan pada malam ini. Okey, terlebih dahulu saya nak ke Facebook sekejap. Okey, so nampak saya ke tak nampak? Nampak. So secara langsung saya nampak. Okey, saya dah share lah. Share. So sekarang ni kita dah masuk kepada yang pertama ni. Apa ni Cikgu Syarul ni? Okey, yang pertama ni bila kita nak belajar ni ataupun nak buat apa-apa pekerjaan ataupun orang kata nak buat satu benda lah. Kan? Paling utama bila untuk pelajar di Malaysia khususnya, tentukan matlamat belajar kamu. Kalau adik-adik sekarang ni mungkin kita belajar nak exam kan. Hampir ramai majoriti kata belajar kerana exam. Ada yang kata belajar nak ilmu. Ada belajar nak masuk universiti. Nak sambung belajar dekat overseas. Itu orang kata apa yang murid-murid kita nak lah. Betul? Apa yang murid-murid kita nak. Matlamat tu penting. Tak ada matlamat, tak ada kita tak jadi apa. Ya betul. So dekat paparan ni dia kata setiap pelajar yang inginkan kecemerlangan perlu ada matlamat. Matlamat mampu menjadi petunjuk arah
serta memberi semangat untuk bekerja kuat bagi memperolehi kecemerlangan. So kena ada matlamat yang jelas. Macam mana kita nak letakkan matlamat yang jelas? Contoh untuk adik-adik SPM, contoh dia nak SPM dia cemerlang. Cemerlang pula berapa A? Tak semestinya straight A tu cemerlang bagi setiap individu. Kalau ada pelajar ni dia berrealistik, masuk realistik ni dia kenal diri dia kenal kemampuan dia kenal tahap orang kata kognitif dia untuk belajar. Dia boleh tetapkan, okey saya target untuk SPM ni 5A, cemerlang dengan 5A. Okey, dah 5A matlamat ni betul, dah ada 5A. Okey, kita spesifikkan. Kena ada tetapkan matlamat dan juga SMART. Apa tu SMART? SMART tu S tu spesifikasi. Spesifikasi ni orang kata pendetailan lah. Nak 5A, okey 5A tu apa dia? A bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam. Contoh. Maksudnya matlamat kita kena jelas ni lah, tak boleh samar-samar. Kalau samar-samar lah juga dia punya hala tuju. Betul ke cikgu? Betul, kena ada matlamat. Tapi persoalan kena ada wujud. Kenapa? Itu why? Why? Kenapa why nak yang belajar? utama? Kenapa nak belajar kan? Why utamalah. Yang bila ada why yang utama yang kuat, kita seiring dengan matlamat ni dia akan jadi kita strong. Matlamat tu jadi kuat. Kita ada why. Why ni adalah persoalan. Kenapa? Kenapa kena berjaya? Kenapa? Kenapa kena belajar? Kenapa kena belajar? Kan? So bila why kita ni jelas dan kuat, dan kita ada big why ataupun grand why yang kata kita nak mesti something yang tu. Contoh saya dulu kenapa saya kena belajar, kenapa kena belajar lah saya bukan orang kaya pun. Orang kata harta paling utama kat dunia ni ilmu. Dengan ilmu lah kita boleh ubah kehidupan. Okay, so kena ada big why. Why dengan juga matlamat ni kena seiring. Okay. Cikgu nak tanya sikit boleh tak? Ya, boleh. Rasanya okey ataupun tidak kalau pelajar-pelajar ni menetapkan matlamat hanya untuk peperiksaan, bukan beyond the exam. Hanya based on examination and then after exam and then forgot of rating. Wow. Study for exam only. Just for Study exam. for exam only. Okay. Formula cewa. Bagi saya untuk matlamat ada setengah pelajar kata okey, belajar untuk exam matlamat kita kena hormati matlamat yang diletakkan. Kan kita kena faham matlamat ni ada matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. So mungkin anak didik kita ni nampak matlamat pendek dia adalah aku nak SPM, aku nak STPM, habis exam habis. So dalam masa apa kita kena terapkan matlamat jangka panjang. Masa depan dia dalam masa 5 tahun, orang kata time frame dia berapa 5 tahun, apa nak jadi, 10 tahun apa yang dia akan ada. Yang ni kita kena guide mereka lah, tetapkan matlamat jangka panjang. Betul tu. Maksudnya kat sini kita perlu bantu pelajar, mula-mula kita sokong pelajar untuk mendapatkan matlamat dia, tapi dalam masa yang sama kita bimbing juga pelajar supaya mereka tahu hala tuju mereka selepas peperiksaan tu. Ya, betul. Okay, so boleh kita teruskan dengan cara belajar yang kedua. Yang pertama adalah matlamat. Matlamat. Okey. Cara belajar yang kedua, belajar mengikut jadual waktu yang telah disediakan. Ini kalau dulu kat sekolah adalah jadual, betul tak? Ya, sekolah ada jadual. Tapi kat rumah ni macam mana? Tapi kalau kat rumah, dia kena belajar itu disiplin yang kuat. Orang kata di rumah ni cabaran dia environment tak ada. Dia tak ada kawan-kawan. Dia belajar sorang-sorang. So bila belajar sorang-sorang ni dia
kadang-kadang dia culas dengan diri sendiri. So maksudnya dia tipu dengan diri sendiri. Tak apalah, nantilah. Kan. So belajar mengikut jadual yang telah disediakan, saya difahamkan dan mengikut kajian juga, baru-baru ni guru di Malaysia adalah guru yang penuh dedikasi. So bila nyatakan kajian dan saya faham, ramai ataupun banyak setiap sekolah telah keluarkan jadual kelas online, iaitu PD, PR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. So murid-murid boleh ikut jadual yang ditetapkan. Dalam masa yang sama boleh tambah pelajaran ataupun tambah jadual belajar setiap hari. Sebab setiap manusia ni dia dibagi 24 jam sama je. Okay, ada chat. Ada komen Siti Fazila Johan, Waalaikumsalam. Boleh tekan kot. Doktor tekan dekat komen tu, dia akan publish. Tak boleh sebab full screen sekarang. Oh, full screen. So minta maaf lah tak boleh nak up komen, tapi jangan risau, kami akan balas komen. Masih nampak komen-komen semua. Okey, doktor boleh bacalah komen-komen. Mungkin ada nak tanya soalan. Okey, belajar mengikut jadual. Komen yang baik ni. Daripada dari siapa? Nur Saidinatul Azlin. Oh, ya Ustazah Jacob. Ustazah Jacob tu. Dia kata apa? Mantap. Okey, so belajar mengikut waktu yang disediakan. Seperti yang kita tahu, jadual PD. Apa dia tadi? PDPR doktor. Jadual PDPR biasanya telah disediakan dan ia sehingga tengah hari selalunya. Dia kadang-kadang tidak menunggu sampai petang. So petang tu bolehlah kita buat jadual kita sendiri nak belajar pukul berapa. Tapi macam biasalah, kalau kita dah buat, kenalah ikut. Kalau tak ikut, tak jadi apa. Dia kalau yang KPM bagi ikut peraturan satu hari 4 jam sahaja. Itu jadual yang dibagilah. Kan? Ya. So maksudnya sekejap, saya tengah nak share saya punya link ni dekat mana. Sila share cikgu. Dekat try kat sini. Sila share. Okey, sementara Cikgu Syarul share. Kita ke tips yang seterusnya adalah berusaha menyintai ilmu. Cuba yang jadual tadi tu. Kalau 4 jam waktu pagi dah belajar. So lepas PDPR tu mungkin anak didik kita kena orang kata tambahlah usaha lebih, orang kata berkorban masa. Contoh pukul 3 ke pukul 2 sampai pukul 4. 2, 3, 4 tambah lagi 2 jam. Petang ni selalunya banyakkan orang kata membuat latihan, membuat nota. So banyakkan orang kata nota ataupun latihan yang menggunakan hands on. Sebab bila petang kalau kita membaca, badan kita dah penat pagi belajar. So petang kita nak tambah lagi kepenatan dari segi penggunaan kognitif. So cadangan yang terbaik petang ni adalah kata hands on. Hands on tu banyakkan buat latihan-latihan, nota-nota. Petang wajib beriadah. So malam tambah lagi 2 jam. Macam mana? Sekarang kan PKPB, macam mana nak riadah? Boleh riadah? Boleh riadah. Boleh riadah. Dalam rumah pun boleh beriadah. Riadah ni kita buat senaman ringan. Bukan sekadar main game, riadah yang betul. Menyihatkan badan, keluar sapu sampah pun boleh juga. Yang penting benda tu sihat. Okey. Boleh kita proceed? Boleh. Tapi sedikit lah. Mungkin macam mana doktor dulu belajar sampai tahap sampai menjadi seorang doktor pada usia yang muda.
Boleh share sikit. Dalam masa kita share jugalah di rakan-rakan Facebook kita. Mungkin ada yang kata bercita-cita nak jadi doktor, apa yang kata cara nak belajar sampai ke orang kata dalam zaman pendidikan ni, tahap pendidikan yang kata doktor falsafah dia dah highest level lah. Share sikit. Okay, kalau nak tanya tips yang paling utama adalah kita kena belajar ataupun berusaha untuk mencintai ilmu itu sendiri. So bila kita suka apa yang kita buat, insya-Allah semua akan berjalan dengan lebih lancar. Apa yang kita nak belajar tu lagi senang nak masuk kalau kita suka. So contoh macam kita main game, main PUBG ke, dia kena ada skill-skill dia. Skill-skill tu untuk setengah orang rasa macam skill tu sangat-sangat susah. Sebab tak tahu. Tetapi bila ada setengah orang yang rasa betul-betul minat, betul-betul nak buat, benda susah pun boleh jadi senang. So syarat dia kita kena cinta ilmu tu dulu. Baru kita boleh teruskan. Kalau tak cinta, tak boleh jugalah. Kadang-kadang macam so yang pertama memang menyintai ilmu lah. Yang itu yang pertama bagi saya lah. Yang kedua adalah yang sebelum tadi, jadual. Sebab untuk jadual, selalunya saya akan kenal pasti waktu belajar yang paling baik untuk diri kita. Kadang-kadang kita rasa setengah orang rasa waktu di awal pagi itulah waktu terbaik untuk dia belajar. Ada yang rasa waktu malam ataupun waktu petang dalam pukul 3-4 tu waktu terbaik untuk dia belajar. So gunakan waktu tu sebaik mungkin sebab kita rasa kita tahu diri kita kat mana. Bila waktu optimum kita. So kita kena manfaatkan waktu tu sebaik mungkin. Tapi bagi saya lah masa saya dulu waktu yang paling optimum yang saya selalu ulang kaji sebelum subuh. Maksudnya bangun pagi dalam pukul 5 pagi waktu tu lah nak ulang kaji sebab bagi saya waktu tu lah yang paling tenang, tak ada siapa nak kacau. So buka buku ulang kaji waktu tu. Sebelum subuh tu jangan awal sangat, dalam pukul 5.30 sampai pukul 6.30, 1 jam. Kadang-kadang waktu yang berkualiti adalah lebih bagus daripada kita belajar 3-4 jam straight tapi waktu tu tak berkualiti. Maksudnya kita belajar 3 jam tapi dalam masa 3 jam tu yang betul-betul kita belajar kadang-kadang cuma dalam 30 minit. Yang lagi 2 jam setengah tu apa yang kita buat? Melarok main handphone. Cabaran zaman sekarang lah kan. Kejap-kejap tengok handphone, kejap-kejap tengok phone. Contoh kita nak cari maklumat tetapi kita tahulah banyak godaan. Media sosial. Terbuka Facebook, terbuka pula IG. Terbuka IG, terbuka Twitter lah, TikTok lah. So kita kena ada kawalan diri yang tinggi lah supaya kita tidak terpengaruh. Okey, waktu belajar. Lepas waktu belajar nak layan boleh. Kawalan kendiri lah. Okay. Betul, kawalan kendiri dan juga waktu jadual fleksibel dan kita manfaatkan waktu belajar kita secara optimum. Kalau sejam pun yang berkualiti pun dah cukup memadai. Betul kan? Ya betul. Okey, sekarang ni Cikgu Syarul, ada ulasan ke berkaitan dengan berusaha untuk mencintai ilmu ni? Ulasan mencintai ilmu. Kesian tadi kiri kanan. Okey, berusaha mencintai ilmu. Saya suka ambil pepatah tak kenal maka tak cinta. So dah kenal, kita akan berkenalan. Kita akan mengetahui nak tak nak kena mengenali kan. Kena ada tanamkan sifat menyintai ilmu itu sendiri. Tak banyak pun sikit. Sebab kalau kita senang kata bila kita ni ibarat kata cawan air. Okey, ilmu tu adalah air yang akan bagi sedikit-sedikit. Kalau ilmu yang banyak dia akan bagi banyak lah. Kalau sikit dia akan bagi sikit-sikit. So cawan ni adalah diri kita. Kalau cawan tu ada penutup dan kita buka, maksudnya kita hati terbuka untuk menerima ilmu yang disampaikan. Tapi kalau ada cawan, tapi tu cawan tu kita tak buka pun, tutup.
dan ilmu kita hanya ada separuh sahaja. Maknanya ilmu kita tak bertambah lah. Tapi kalau kita ada rasa nak menyintai ilmu, nak mencari ilmu dengan sifat keterbukaan, rendah diri, kan ilmu yang kita dapat pun sikit, lama-lama air tu akan penuh. So bila penuh juga, dia akan, bila terlalu penuh, air tu akan keluar. Bila keluar, ilmu itu yang keluar tu adalah benda yang kita nak share pada orang sekeliling kita. Maksudnya dekat sini kita kena buka minda kita untuk sentiasa menerima ilmu-ilmu yang bagus, yang elok dan kongsikan supaya benda ilmu tu lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Betul. Dia konsep macam kita belajar. Kemudian kita dah baca, dah faham, kemudian kita bagi kat kawan kita. Kita ajar kawan kita. Sebenarnya dia double kali, 2 kali ganda kita faham. Alhamdulillah. Dia kita balik bola pingpong patah balik. Jangan lupa share. Ada mak tengok live ni. Oh, mak tengok. Terima kasih my mom. Cikgu Marlinda pun tengok juga. Cikgu siapa? Cikgu Marlinda. Okey. Terima kasih. Orang fast track ni. Fast track center. Okey, seterusnya. Siap burung hantu tu. Okey, yang seterusnya adalah sentiasa berfikiran tenang, gembira, ceria. Ya, ini yang paling utama. Kita kena set kita punya mindset lah. Pemikiran ni orang kata dalam psikologi tu bahagian kognitif kan. Dalam masa orang kita motivasi kata mindset kena ada. So perkara pertama kita ada kognitif, otak. So mindset kena letakkan dan sentiasa berfikiran tenang, gembira dan ceria. Kena orang kata think positif. So kalau ada masalah pun kita kena orang kata elakkan lah. Kalau ada masalah, kalau masalah tak boleh nak elak macam mana tu cikgu? Masalah setiap masalah ada penyelesaiannya, cuma bagaimana kita nak uruskan lah masalah tersebut. Tapi untuk anak didik kita kat sini sentiasa berfikiran tenang dan gembira lah, sebab anak didik kita tak fikir pun macam mana nak cari duit kan. Untuk yang orang kata pada peringkat umur mereka ni adalah fokus utama adalah education, adalah pendidikan kan. Cuma saya risau ada setengah anak didik kita ni yang kata peringkat umur tingkatan 4, tingkatan 5, dia dah mula sibuk cari kewangan. Sebenarnya kalau saya fikirkan sejarah dulu, zaman orang dulu pun bukan orang senang kan. Tapi bila ibu bapa yang menekankan pendidikan, yang kata okey kamu tak boleh kerja selagi tak habis belajar. So zaman kamu ni fokus untuk belajar sahaja. Dari segi kewangan, dia hidup sekadar orang kata survival lah dengan kemampuan diri lah. Ibarat orang kata ukur baju pada badan sendiri. Tapi isu sekarang ni bila anak didik kita ni orang kata terikut budaya ataupun culture semasa yang kena ada handphone pula. Kalau tengok anak didik kita iPhone, cikgu pun pakai Android kan. So benda tu yang kadang-kadang anak didik kita tak apa. Kadang saya tanya kenapa kerja kan. Saya nak kerja, saya nak cari duit. Duit ni mak ayah tak bagi duit belanja ke? Bagi, habis tu untuk dia punya kepuasan, itu enjoy lah. Itu kesilapan anak didik kita lah. Tapi kalau yang dah belajar, ada kita tak boleh nak salahkan keseluruhan. Ada juga yang kerja sebab nak support family. Tapi kita kena orang kata guide mereka lah. Supaya mereka tidak tersasar. Kita ada tersasar. Kita ada Coach Muhammad Nur ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach kerana menonton live kami. Sila share. Hari ni kita sebenarnya tengah membincangkan cara belajar. Belajar cara untuk belajar. Ya, belajar untuk belajar. Untuk menjadi pelajar yang belajar dengan jayanya. Macam mana nak belajar dengan jayanya? Sekarang ni belajar tak belajar dengan jaya ke? Banyak cabarannya. Tambah lagi PKPB macam ni. Banyak cabaran yang mereka perlu hadapi. Sebab itulah pelajar-pelajar sekarang ni kena sentiasa berfikiran tenang, gembira, tenang, berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka ni supaya macam kita boleh reda dan boleh adapt.
Betul. Yes, kita ni ilmu baru ni, kena adapt dengan persekitaran, kena adapt dengan situasi baru. Terus baru. Okey. Yang tenang ni, bagi pendapat saya lah, tenang ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tak tenang, kita punya tindakan boleh dipengaruhi dengan emosi. Yalah, Sebab kalau tak tenang buat benda lain pun tak jadi. Betul. Buat benda Ah. apa pun tak jadi kalau tak tenang. Kalau kita marah-marah buka buku, memang tak masuk. Memang tak jadi. Betul. Kita kena bertenang dahulu. Kalau rasa nak marah, kalau marah geram ke apa ke, cuba untuk bertenang. Duduk dulu, minum air, cuci muka. Rehat dulu, lepas tu baru nak buka buku. Iya, betul. Kalau terbuka tak jadi apa. Okey, boleh kita teruskan? Boleh teruskan. Yang seterusnya. Hindari masalah. Ini. Hindari masalah. Masalah betul nak hindari masalah. Masalah betul. Masalah sangat ni nak hindari masalah ni. Sebab setiap orang, dia kalau cakap masalah ni setiap orang ada masalah hanya. Betul ya doktor? Ya betul, semua orang ada masalah. Tak ada yang tak ada masalah. Baby kecil pun ada masalah juga. Sakit perut masalah macam mana nak buang air. Betul. Okay, so kat sini konsep kata teknik untuk belajar lah. Hindari masalah. Senang kata jangan kita hindari, kita elak untuk timbulkan masalah. Kalau benda tu tidak berfaedah untuk kita, tidak perlulah untuk kita terlibat. Contohnya anak murid kadang-kadang dia pergi tengok orang main motor kan. Padahal dia tengok je pun sekadar seronok. Kadang-kadang fikir-fikir balik, kalau kena tangkap waktu tu, tambahlah masalah dia contoh. Tapi kita tak nak lah. So hindari masalah ni kata letakkan diri kita untuk fokus belajar. Senang je. Duduk rumah, ikut jadual kan. Kalau nak bercampur dengan kawan-kawan pun untuk pendidikan. Fokus sekarang ni sajalah. Tapi kadang-kadang yang kita perasan lah, budak-budak ni bukan budak-budak lah. Yang remaja ni dia ada satu perasaan dan dia nak cuba sesuatu yang baru. Dia rasa macam alah bosan lah, takkan nak belajar je. Ya. Sebab tu dia orang cari masalah tu. Itulah yang kita kena bantu mereka ni, kena bagi tahu. Ramai peminat doktor ni. Dr. Nabilah daripada KMKN ya. So hari ni saya hebat dapat berjumpa dan bersembang dengan doktor Insan hebat ni. So kita bincangkan tentang pembelajaran jugalah. So hujung minggu ni kita sembang untuk akademik. InsyaAllah setiap minggu kalau kita usaha baik-baiklah jadinya. Niat yang kita untuk membantu anak didik, inilah. SMK hitam. Okay, dalam masa sama hindari masalah ni dia umum. Tapi kita fokus pada anak didik kita lah. Elakkan, contohnya kalau anak didik ni satu isu bercinta, kemudian senang kata perhubungan, kemudian orang kata budaya. So mereka kan dah, kalau kita fokus yang nak SPM ni pun mereka dah tahu kata mana baik mana buruk sebab dah balik pun kan. Dah boleh berfikir dengan yang baik. So cuma nasihat saya kepada ibu bapa lah. Ibu bapa bila di rumah ni kena main peranan. Main peranan utama untuk bimbing mereka, nasihat. Ya, okay, betul. So jangan cari masalah, hindari masalah, elak daripada masalah supaya hidup kita lebih tenang, aman dan gembira. Betul tak? Betul. Kalau kata tak nak ada masalah, satu je, orang gila je yang tak ada masalah ni. Dia happy go lucky. Okay, next, seterusnya. Yang seterusnya. Ini macam ada kaitan dengan benda yang tadi tu. Cari masalah. Menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. Ni Lara. Dia susah jugalah.
Tak susah. Dia tak susah tapi boleh diusahakan. Macam mana tu? Nak usaha macam mana tu? Sebelum tu kita kena tahu apa itu aktiviti yang tidak berfaedah. Kadang-kadang kita rasa benda tu berfaedah, orang rasa tak berfaedah pun. Betul. Okey, apa dia? Contoh, kita kena beri contoh bagi nampak apa yang faedah, apa yang tak faedah macam tu. Contoh macam main game. Tapi saya tak cakap tak boleh main game. Boleh main game. Tetapi kita kena kawal lah aktiviti tu. Biarlah kita main game pun kita boleh menghadap kehidupan yang normal. Maksudnya kat sini contoh kalau kita main game, okey main game tapi kita main game ni main game yang betul-betul ada tournament ke yang memang boleh cari duit. Macam buat channel YouTube ke. So benda tapi tu, kalau macam main game kan doktor, dia untuk anak didik kita ni dia ada beberapa peringkat lah. Kalau fokus memang belajar, tapi yang majoriti lah yang saya nampak game ni sebagai hiburan bagi mereka. Sebab yang nak masuk nak masuk tournament ni pun bila saya baca sikit dari segi apa yang saya dapat maklumat, hampir yang masuk tournament ni bukan yang biasa-biasa, maksudnya hampir orang kata contoh dekat Astro ada tournament PUBG kan. Dan tengok wakil-wakil sebenarnya budak-budak IPTA yang orang kata ada pendidikan yang baik. Maksudnya bila nak masuk tournament game ni, orang yang kena ada cerdas pemikiran sebab dia nak menyusun strategi. Tapi kalau compare dengan anak didik yang sekadar hiburan, dia akan drag masa tu lah. So game tak salah, saya beritahu. Itulah benda yang maksudnya itulah perbezaan antara kita buat sesuatu yang berfaedah dengan yang tidak berfaedah. Bila sesuatu yang tidak berfaedah, dia tidak mendatangkan manfaat semula kepada kita. Tapi kalau kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan, faedah, semuanya tu faedah lah. Sebagai contoh lah saya bagi. Contoh lepak di kedai mamak lah. Lepak sembang pasal benda-benda yang bukan akademik. Benda tu berfaedah ataupun tidak sebenarnya. Kalau pandangan doktor lah. Apa berbincang tentang? Duduk dekat kedai mamak ke, duduk kat tepi, contoh dekat sini bawah jambatan ke, lepak sembang, orang kata sembang kosong, membahan, macam tu lah. Adakah itu berfaedah sebenarnya ataupun tidak? Oh, mereka mengumpul saham tu. Saham apa? Saham akhirat? Yelah, sebab tadi cikgu cakap mereka sembang apa tadi tu? Dia macam ni, sebenarnya berfaedah ni yang mendatangkan kebaikan sebenarnya. So apa yang aktiviti yang tidak berfaedah sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh main game yang terlampau lama tanpa kawalan. Okey. Yang kedua, lepak tanpa membincangkan perkara-perkara berbentuk pendidikan ataupun lepak. Keempat, orang kata menghabiskan masa. Menghabiskan masa dengan apa? Aktiviti yang tidak mendatangkan keuntungan untuk dia, terutama untuk anak didik kita yang nak ambil SPM, STPM kan. Maksudnya dia malam keluar, sekarang ni terhad jugalah. Tapi pukul 8 keluar, duduk jalan-jalan, pukul 10 balik. Kemudian lepas balik, dia tak baca buku, dia main game and then dia tidur. Itu yang aktiviti yang tidak berfaedah lah. Betul. So maksudnya kita kena elak lah, jauhkan daripada aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Sebab kadang-kadang kan, saya tak tahulah orang lain rasa benda yang sama ke tidak. Kadang-kadang bila kita dah terbazirkan masa, kita akan rasa menyesal di hujung-hujungnya. Selalunya di hujung-hujung lah. Contoh macam kalau kita dah bazirkan masa buat perkara yang tak berfaedah,
kita melara, buka YouTube, baring tidur. Tapi baru tengok alamak, kerja sekolah tak buat, assignment nak kena hantar, cikgu nak minta hantar. So time tu lah rasa macam menyesalnya. Tapi menyesal tu sekejap je. Besok buat balik. Macam mana tu? Itu namanya dia kesedarannya hanya seketika. Tapi itu utamanya lah masalah attitude dia lah, kan. Kita kena bantu. Tu. Kita bantulah. Tapi pesanan kalau anak-anak kat rumah ni ibu bapa lah main peranan utama. Betul. Kita sampai yang keberapa ni? Banyak dah ni. Tak apa, sambung je. Yang ni kedua, keempat. 4 kot satu. Okey. Banyak dah ni. Setiap yang dibaca. Okey. Setiap yang dibaca mesti diingati. Yuklah. Saya masalah ni. Saya tak ingat ni. Macam mana setiap yang dibaca mesti diingati. Macam mana nak dapatkan ni? Apa teknik-teknik untuk mengingati? Dia antara tekniknya yang saya tahu kena repeat. Tak boleh sekali baca je sebab tak semua orang genius. Saya bukanlah seorang yang genius dan saya sangat bermasalah untuk mengingat apa-apa fakta. So apa yang saya buat, saya baca balik, cuba ingat. Menggunakan konsep, fahamkan konsep, ulang balik. Itu pun kadang-kadang tak ingat-ingat, ulang balik. Ya. Sebab kita bukan manusia yang sempurna, manusia sentiasa mudah sangat lupa. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena sentiasa baca balik. Buat balik. Aplikasikannya. Boleh tolong tambah cikgu? Saya guna konsep batu. Batu? Apa tu? Setiap yang dibaca mesti diingati. Konsepnya batu. Pertama baca. Konsep batu. Batu tu apa? Konsep pertama batu. Iaitu baca. Kemudian dah baca kena dengar. Baca, dengar, batu. Saya ambil batu lah. T adalah tulis. Baca, tulis, ulang. Ya. Baca, tulis, ulang. Tapi saya suka ingatkan diri saya dan anak didik, baca ni kena kita mendengar. Baca kena baca kuat sikit lah supaya telinga kita boleh dengar. Ya, saya suka ambil konsep tahfiz. Budak-budak hafazan. Dia baca untuk menghafal tu memang kena dengar kat telinga. Sebab bila kita membaca, kita mendengar. Sebab otak dengan telinga ni paling dekat adalah telinga. Sama juga. Telinga kena dengar, baru senang nak ingat. Ya, senang nak ingat. Sama juga macam kita dengar lagu hari-hari tapi kita tak pernah nyanyi pun. Sehari contoh, 4 darah duduk di tepi kolam. Tepi sungai. So kita bila benda tu orang kata lebih 10 kali diulang-ulang di telinga kita. Sebab telinga ni dekat dengan kognitif otak kan. Dia akan sampaikan terus dengan cepat. So benda tu senang ingat. Berbanding kita baca tak dengar apa-apa. So dia lambat. Itu teknik lah. Baca sambil mendengar dengan kuat. Yang kemudian tulis. Tulis. Baca, tulis. Okay. Baca, dengar, tulis. Maksudnya sambil baca kuat. Lepas tu kita tulis poin-poin yang kita nak guna. So akhir sekali ulang lah benda tu. Repeat. Ini teknik orang kata teknik yang saya gunakan lah. Teknik batu, baca, lepas tu dengar, tulis, ulang. So sebab kalau orang tanya saya macam mana boleh nak ingat semua benda tu. So kadang-kadang satu lagi dengan tulisan pun kita boleh waktu exam kan. Allah lupa lah. Allah masalah sebab duk pejam mata, duk bayangkan kat mana aku tulis, macam mana tulisan tu belah mana lah. Baru jumpa. Bila kita dah ingat sesuatu, macam kita nak ingat seseorang, contoh Ali hak mana lah, Ustaz, hak gelap tu kah, bukan hak kuih tu kah, Ustaz dia hak kepala dogoi tu, hak tu kah, dia ada kalau kita watermark lah, watermark yang kita boleh ingat seseorang. Itu kalau kita ingat seseorang.
So dalam untuk belajar ni kita kena ada satu tulisan tu ataupun nota yang ringkas yang hanya kita yang buat, hanya kita yang tahu. Kat mana kita letak tulisan tu, warna apa, kalau cantik warna apa kan. Lepas tu Dia macam mana konsep yang guna apa awalan huruf tu, apa namanya tu? akronim. Akronim. Itu pun bagus juga untuk mengingat. Contoh Akronim. sedang Ceritaan pun bagus juga. ceritaan. Kau kata supaya kita lebih mudah untuk mengingat sesuatu fakta. ya, betul. Okay. Macam kalau sains kan dulu apa, Ustazah Zara balik Mekah. Ustazah Zara balik Mekah. Lepas tu apa dah? Ustazah tu apa? Utarik je. Betul kata. Z Dia apa? kata nak kahwin semua tu. Macam-macam. Semua tu. Macam-macam teknik. Kalau kita nak Google, YouTube memang banyak-banyak macam-macam teknik cara-cara untuk mengingat. Tinggal cari je. Tapi satu je kata kunci. Kata kunci utama tu. Betul, kata kunci utama juga. Kata kunci. Yang kedua adalah apa dia? kena baca. Malah kena baca. Sebab wahyu yang pertama adalah Iqra. Baca. So dalam bentuk ilmu ni adalah baca dulu. Baca dulu. Tak baca. Kena membaca. Tak baca tak tahu. Kalau mendengar, dia dengar tu boleh. Tapi dalam masa sama bila dah dengar, kita kena semak betul tak dia punya kata maklumat yang disampaikan. So bila maklumat disampaikan tu kena semak pun, kena baca juga. Baca. Teruskan. Segar. Belajar dalam keadaan yang segar. Segar. Bukan belajar dalam air ya, bukan. Bukan belajar dalam peti ais je, bukan. Saya cikgu, yang segar-segar ni selalu dalam peti ais. Macam sayur, ikan nak bagi segar dalam peti ais tu. Takkanlah budak pun nak belajar dalam peti ais kan. Tak, maksudnya budak tu nak duduk dalam aircon. Oi, habis kat sekolah mana ada aircon? Sekolah kipas aja dia. Macam mana tu? Tu Diman. Cikgu cakap nak kena belajar dalam keadaan segar. Kami nak aircon. Belajar dalam keadaan segar ni maksudnya kena tidur yang cukup. 8 jam ke 6 jam ke 8 jam. Tidur yang cukup. Bangun awal. Bila bangun tu pula orang kata terus mandi. Tapi kongsikanlah bagi yang kita dah bangun tidur ni, kalau boleh dapatkanlah satu teguk air minum. Okey, rest kejap barulah kita mandi. Kemudian solat subuh kalau yang Muslim kan. Dah solat subuh, bangun awal segarkan. Itulah bangun awal, tidur awal. Bangun awal. Janganlah jadi burung hantu. Tidur lambat, bangun lambat. Lepas tu pening kepala. Terus buka laptop, tengok belajar online. Lepas tu tengok ada kes. Hari ni ada seorang. Dia punya trik, dia tukar background belakang. Sebiji. Lepas tu dia pergi keluar. Habislah. Dia keluar sambil mendengar belajar tapi ada urusan lain. Kita kena siapkan lah. Ada orang tu menonton ni kantoi sekejap lagi. Okey. Belajar dalam keadaan segar. Maksudnya kat sini sekurang-kurangnya gosoklah gigi, cucilah muka. Janganlah comot-comot terus belajar. Otak tu tak sempat nak berfungsi dengan waras lagi. Cuba kalau kita bangun tidur, orang tepuk-tepuk kita pun macam bukannya kita perasan. Sebab masih lagi dalam keadaan separuh sedar. Okay, next seterusnya. Next. Lambat pula kita hari ni. Memohon petunjuk daripada Tuhan. Ya. Teruskan cikgu siapa? Sebab kita hanya insan yang merancang. Maha Pencipta Allah SWT yang paling terbaik untuk merancang, menentukan perancangan terbaik yang Maha Esa lah.
So sebagai kalau orang Muslim, orang Islam, agama-agama lain pun kalau pun meminta petunjuk pun, minta sesuatu pun dengan yang Maha Pencipta. So kita sebagai umat Islam kenalah mohon dengan Allah SWT. Mohonnya macam mana? Kita kena lengkapkan sehari tu 5 waktu, kena jaga solat kan. So lepas bangun tu kita kena bersujud, meminta kesyukuran, kena diberi umur yang panjang. Kita diberi peluang untuk kita masih belajar. Sebab kita ada komen. Komen. Siapa tu? Kita ada komen dari Miss Call. Miss Call cakap orang Cina belajar ada 4 cara. Iaitu Dushu Si Jiao. Iaitu mata, mulut, tangan dan hati. Cara mata, perhatikan dengan baik-baik. Mulut, baca dengan suara kena keluar. Tangan ambil catat. Dan hati kena ingat. Jadi semua pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan. Bagus. Miss Ko punya. Miss Ko pun cikgu counselling juga. This is my partner. So kebaikannya bila kita buat secara langsung ni, ada rakan-rakan yang lihat dalam masa sama mereka boleh berkongsi ilmu lah. Kita pun masih belajar. So kita balik pada tajuk ni, mohon petunjuk. Sebab kadang-kadang kita belajar usaha kan, dalam waktu exam pula kadang-kadang kata hidayah kecerdasan ni kadang-kadang blank, kadang-kadang Allah SWT kita belajar sikit dapat hidayah kekuatan, dapat jawab dengan sepenuhnya. So paling utama mohonlah yang dengan yang Maha Pencipta, iaitu Allah SWT. Untuk agama-agama lain mohon dengan mengikut kata cara agama tersendiri. Ya, betul. Kita ada lagi ke ni? Jadi, jika tahniah pada diri sendiri. Tahniah kepada kita kerana dapat membuat live pada hari ini, dapat berkongsi cara belajar. Belajar cara untuk belajar. Belajar cara untuk belajar untuk cara belajar, bagaimana menjadi pelajar yang berjaya. Okey, jika berjaya ucap tahniah pada diri sendiri. Okey, tepuk dekat badan. Tahniah Syarul. Tahniah dapat jawab. Tahniah dapat peningkatan walaupun 1 markah. Tahniah. Dalam masa yang sama, bila kita dah penat belajar, kena ada reward diri sendiri. Reward diri. Reward ni contohlah, terpulang lah kadang-kadang, tapi benda yang baik lah. Contoh, hari ni dah habis belajar, penat, hujung minggu aku nak kata rest dalam masa 1 jam, 2 jam. Apa nak aku nak buat reward tu? Aku nak pergi makan. Aku nak pergi tengok movie. Aku nak main bola. Reward lah, orang kata ucap tahniah pada diri sendiri dalam sama reward. Itulah. Reward diri. Okay, so habis dah. Kita ada renungan. Renungan. Okey, renung. Kita nak sembang dalam 40 minit ke 30 minit, tapi dah lajak ke 47 minit. Okey, tak apa. Renungan pada malam ini, penawar paling mujarab untuk kejayaan ialah rajin. Dia kalau yang rajin, yang usaha ni akan dapat lebih. So tak kisahlah genius ke apa. Kalau malas tak jadi apa ke? Betul. Musuh paling utama untuk seseorang tu adalah malas. Malas. Tapi kadang-kadang saya selalu juga jumpa ni yang rajin mengaku diri malas ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Itu kita kena bantulah. Kesian ni. Kena. Cikgu saya rajin apa? Rajin malas. Rajin malas. Kita kena usaha. Seterusnya apa ni? Kejayaan tidak datang kepada orang yang leka. Betul. Leka. Ni daripada Charles Kishier. Satu ni. Manusia. Manusia yang tidak berharap untuk berjaya telah sedia gagal. Ya, sebab dia pasrah. Redha. Manusia yang tidak berharap untuk berjaya telah sedia untuk gagal. Sebab dia tak ada passion, dia tak ada matlamat. Senang. Sebab apa? Dia kata buat, sekadar buat kan.
Ada trademark tu kata ulat dalam batu pun boleh hidup kan. Contoh trademark dia lah. Kan? So untuk manusia yang berjaya ni dia perlukan usaha. Kena ada matlamat. Dan kalau kita dah usaha, dah belajar sungguh-sungguh, tiba-tiba kita gagal. Itu tidak bermakna kita gagal selama-lamanya, tetapi kegagalan itu adalah satu ilmu, ataupun kegagalan itu juga adalah satu permulaan untuk kita kenal, kita tahu apa perlu yang kita perbaiki. Bangkit selepas gagal tu kadang-kadang mungkin lebih berjaya daripada orang yang sedang berjaya. Ya, betul. Sebab setiap kegagalan itulah dia akan mempelajari satu ilmu untuk dia perbaiki, tingkatkan. Macam dulu kalau kita fikirkan balik zaman kita kecil-kecil, dulu dilahirkan mana keluar-keluar daripada perut ibu kan, terus berlari, tak ada kan. Dia berperingkat lah. Mula-mula duk baring, lepas tu duk guling badan. Dah guling badan duk mula pula menerap. Dia merangkak, step-step. Bila dah menerap, merangkak tu. Step dia, tingkat-tingkat dia. Mula pula capai dinding ke apa, duk berdiri, duk goyang pungkok. Tu duduk. Tapi waktu tu kita tak fikir pun, jatuh. Kita waktu tu kalau fikirkan balik, kalau dah jatuh malas lah nak orang kata usahakan. Tapi waktu tu kita tak banyak sangat fikir ataupun tak ada complicated thinking kan. Just buat je. Bangun. Lepas tu bila dah dapat kaki, kita jalan. Dah seronok sebab kita dah boleh jalan. Lepas tu mula nak start lari. So bila kita bila kita fikir balik, okey, dulu waktu tu sebab orang kata boleh lah kecil, mana ada benda yang kita nak fikir kan. Itulah kita kena tanamkan. Bila kita nak buat sesuatu tu, jangan more complicated, just simple thinking, just buat lah. Gagal tak apa, hang belajar satu kegagalan, hang belajar satu benda yang gagal sebab apa. Contoh belajar math, math dapat EE, math pula gagal. Pasal apa aku gagal, tang mana, okey, tengok balik kesilapan apa teknik yang kita silap buat, kita baikilah balik. Lepas tu orang kata SPM sejarah susah kan, sejarah susah, duk kena baca, kena ingat pasal apa banyak sangat kan. Lepas tu dah lah kena wajib lulus pula bahasa Melayu dan sejarah kan. Kata semak balik macam mana kita belajar, macam tu lah. Ya, betul. Kita ada, ini mungkin yang terakhir. Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah. Ya, hidup kena ada tujuan. Ya. Hidup kena ada tujuan. Kalau hidup sekadar hidup, baru di hutan pun hidup kan. Kalau sekadar makan, cacing di tanah pun makan. Yep. So tujuan hidup kena memberi yang manfaat. Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapai dengan mudah. Tujuan ni umum, terpulang pada individu tu sendirilah kan. Betul. Dia nak macam mana, tapi hopefully yang terbaik, kita bagi yang terbaik. Kata macam saya, tujuan hidup adalah apa dia? Tujuan saya, tujuan anda jelas, maksudnya saya nak belajar, dalam masa sama saya nak memberi ilmu, nak kongsikan. Sebab bila peringkat orang kata pendidikan ni, dia tak boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya. Tapi dalam masa usaha untuk kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Sebab kita tengah mendidik orang kata lapis-pelapis kita, orang kata generasi-generasi kita. Sebab ibu bapa, guru adalah orang kata pencorak masa depan anak didik kita. Kalau anak didik kita baik tahun ini, kali ini atau zaman ini, nescaya 10 tahun akan datang pun akan baik. Macam Presiden Indonesia. Kata Soeharto ke Soekarno, tak ingat berapa hal lah. Dia kata kalau nak merubah sebuah negara tu, hantarkanlah tu anak-anak muda. Anak-anak muda ni lah yang akan mengubahkan sesuatu perubahan. Sembang lah ni. Ni semua sembang ni. Berkongsi. Okey. Habis.
Habis. Kalau test-test ni ada slide lain. Tapi kemahiran belajar ni the next time lah. Ini next time lah. Kita sampai sini dahulu. Dah pukul Sampai berapa dah sini. tu lah. Apa benar. Dah hampir 1 jam jugalah kita kongsi ilmu. Sambil-sambil kita manfaatkan lah apa yang ada. Okay. So hari ni DJ Cho dia jadi baik sikit. Baik sikit dah. Orang lain dia berkeudara dengan Dr. Siti Fadilah Johan. Dia jadi host. Saya jadi orang kata jemputan. Selalunya saya jadi apa? Yang dijemput. Hari ni saya yang menjemput. Dia duk nak belajar pasal StreamYard juga. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah jika ada masa lagi kita akan buat perkongsian lain. Semoga apa yang kami kongsikan ni boleh memberi manfaat. Kalau rasa macam tak bermanfaat kepada diri, boleh kongsikan kepada orang lain yang mungkin memerlukan ilmu-ilmu ni. Ya, betul. Ilmu yang dikongsi, diamalkan akan jadi lebih bermanfaat daripada ilmu yang kita simpan sendiri. Ya, sebab ilmu ni pun takkan habis. Kalau dia dah bagi, kita korek, kita curah dia, kita tambah lagi ilmu. Kita bagi, kita tambah kan. So dia makin lebih manfaat. So sebelum habis sesi sembang malam kita ni santai-santai kan. InsyaAllah kita akan usahakanlah kalau boleh hujung minggu kita kongsikan ilmu. Semangat je Syarul Hari biasa pun sama, live juga. Hari biasa dengan company lain. Hari biasa dengan company lain. So untuk hari biasa company lain lah. Hari hujung minggu ni kita sahaja kan. Okey, nasihat saya untuk anak didik di Malaysia khususnya di Pulau Pinang. Jangan lupa esok Isnin kita belajar secara online PDPR mengikut jadual yang sekolah telah tetapkan ataupun kalau lembaran-lembaran yang cikgu telah bagi ataupun ibu bapa yang ambil di sekolah kemudian tolonglah untuk kata manfaatkan dalam masa 2 minggu sahaja lagi. Saya yakin dah percaya 2 minggu lagi. Maksudnya 2 minggu lagi besok dah 1 Disember. Dah bulan 12. 1 Disember dah bulan 12. So kemudian 2 minggu 3 minggu lah macam tu untuk manfaatkan. Untuk yang ambil peperiksaan SPM, STPM, SBM, STAM, anda ada masa, anda yang menentukan, anda ada pilihan. Anda yang memilih untuk anda berjaya ataupun anda tidak berjaya. Ya. Pilihan di tangan anda. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Dr. Siti Fadilah Johan. Okey, saya rasa sampai di sini juga. Tak ada apa nak kata, saya dah cakap penutup tadi. So insyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Kalau tak ada aparat, insyaAllah kami buat lagi. So bye-bye lah cikgu yang di overseas Okey, saya overseas. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.